Okey, hari ni kita masuk topik termokimia, chapter termokimia, subtopik haba penetralan ataupun heat of neutralization. Okey, jadi kita ingat balik form 4 kita belajar tentang peneutralan, ya, aplikasi peneutralan dalam kehidupan. Kalsium oksida atau kalsium karbonat ditabur kepada tanah berasid oleh petani untuk menetralkan keasidan tanah ataupun adding lime to neutralize the acidic soil. Dan ada lagi satu penggunaan antacid, ya, ialah ubat untuk penyakit gastrik. Antacid mengandungi kalsium karbonat, aluminium hidroksida atau magnesium hidroksida yang bersifat base untuk menetralkan asid hidroklorik berlebihan dalam perut, ya, ataupun dalam Inggeris, treating excess acid in the stomach with antacids, kan. Okey, ini ada aplikasi dalam perubatan, kan. Okey, definisi penetralan pula kita dah belajar masa form 4. Penetralan ialah tindak balas antara ion hidrogen dari asid dan ion hidroksida dari base atau alkali untuk menghasilkan garam dan air sahaja, ya. Maksudnya the reaction of an acid and a base, ya, is called a neutralization reaction. So a salt and a water are the only products of a neutralization reaction, ya. Okey, tapi kalau kita tengok tadi, ya, maksud haba penetralan pula tadi, maksud penetralan. Okey, apa maksud yang kita nak belajar form 5 sekarang ni, definisi haba penetralan. Okey, ialah tenaga haba yang dibebaskan apabila 1 mol air terhasil daripada tindak balas penetralan antara 1 mol ion hidrogen H+ daripada asid dan 1 mol ion hidroksida OH- daripada alkali, ya. Jadi kalau kita tengok tadi definisi penetralan ialah tindak balas antara ion hidrogen dari asid dan ion hidroksida dari base atau alkali untuk menghasilkan garam dan air sahaja. Atau dalam bahasa Inggeris, neutralization is the reaction between an acid and a base to form a salt and water. Tapi kalau dalam definisi haba penetralan pula, tenaga haba yang dibebaskan. So kita kaji tentang ada energy is released semasa tindak balas ini. Ada tenaga haba yang dibebaskan apabila 1 mol air terhasil daripada tindak balas penetralan antara 1 mol ion hidrogen daripada asid dan 1 mol ion hidroksida daripada alkali, ya. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia heat of neutralization is the heat produced when 1 mole of water is formed from the reaction between an acid and an alkali, kan. Okey, kalau kita tengok sini, senang saja eksperimen penentuan haba penetralan ni, tak banyak step dia. Pertama, 50 okey, 50 cm3 natrium hidroksida. Ini adalah alkali, kan. Okey, adalah alkali. 2 ni dia punya molarity, dia punya kemolaran ataupun kepekatan, disukat menggunakan silinder penyukat dan dituang ke dalam cawan plastik, ya, ataupun cawan polystyrene, ya. Suhu awal natrium hidroksida diukur menggunakan termometer. So kita ambil suhu awal dia, and then silinder penyukat tadi yang dah dibubur natrium hidroksida kita basuh dan bilas dengan asid hidroklorik. Lepas tu kita letak 50 cm asid hidroklorik dengan kepekatan kemolaran yang sama dengan alkali tadi menggunakan silinder, dan suhu juga dicatatkan. Okay, lepas suhu asid hidroklorik dicatatkan, kan. Tadi kan kita catat suhu untuk NaOH, kan, berapa. Lepas tu kita catat pula suhu untuk HCl. Lepas tu kita catat pula suhu apabila HCl ni dituang ke dalam NaOH, suhu akhir lah, ya. Jadi ini last sekali, kan. Okey, lepas tu kita boleh kira lah. Okey, ni dia punya step dia. Okey, mula kita ambil suhu awal NaOH, betul, suhu awal HCl dan suhu yang selepas dituang. Jadi kita tengok suhu awal ni ada 2, kan. Jadi kita buat purata iaitu 28 tambah 28 and then bahagi 2. So kita akan dapat purata tu. Dan kita dapat suhu akhir dia 41.4 tolak. Okey, lepas kita buat suhu ni, kita masuk dalam formula MC theta macam biasa. So M ni 50 campur 50 tadi. 50 daripada NaOH, 50 daripada HCl, C 4.2, theta suhu yang kita kira tadi. So kita dapat dalam unit joule, ya, 5628 joule. Lepas tu baru kita nak tukar kepada 5.628 kg. Lepas tu kita kira mol dia, ya.
MV over 1000 tadi. Ya, kita kira MV over 1000. So, kita dapat 0.1 mol. Jadi, macam mana kita nak explain? 0.1 mol NaOH react with 0.1 mol HCl. Ya, will release 5.628 kilojoule of heat. Maksudnya, masa eksperimen ni, kita tak guna 1 mol. Kita guna 0.1 mol. So, dalam definition, heat of neutralization ni mesti 1 mol. Jadi kita kena kira 1 mol lah. So jika 1 mol, tu that's why ratio tu yang kan, if 0.1 mol release 5.628. So kalau if 1 mol will release how much heat kan. So how much amount of heat tu. Jadi kita bahagi, so kita dapat 56.28 kJ per mol. That's why dia punya unit is 56.28 kilojoule per mol. Okay, lepas tu kita buat dia punya ni energy level diagram ni ya. Okay, energy level diagram ni ada energy, existing energy. Lepas tu ionic equation H plus plus OH minus, ada akan dapat apa? Water kan. So ada, mesti kena tulis heat of reaction, heat of neutralization di tepi tu macam biasa So kalau kita tengok ni tadi, okey, persamaan ion tindak balas. Okey, kita ada persamaan tindak balas, kita guna apa? Kita guna ionic equation kan. Di mana kita ada guna sekejap ya, ionic equation. Okey. Contoh ya, kita guna NaCl plus bukan NaCl kan, apa, NaOH. okey, NaOH. okey, NaOH react with acid, so kita akan dapat NaCl plus water So NaOH, okey, ada ion Na plus OH minus, ada ion. Okey, plus HCl, H plus Cl minus. Okey, Na plus Cl minus, and okay, H2O ni as a molecule so yang lain-lain ni semua dalam ion kan. Okay, jadi kita cancel Na plus, Cl minus, Cl minus. So yang tinggal apa? Ion yang ada H plus plus OH minus. So kita dapat H2O. So ni dia punya ionic equation. So dalam gambar raja aras tenaga ni, kita boleh bubuh ionic equation H plus plus OH minus, kita dapat H2O kan. Dia tertinggal H2O tu ya. Katalah kita tak nak buat ionic equation pada energy level diagram ni, kita boleh letak juga chemical equation. Kita boleh letak sini NaOH plus HCl. So ini kita dapat apa? Okay, NaCl plus H. So either one lah you nak bubuh chemical equation ataupun ionic equation. So boleh saja. Lepas tu jangan lupa ni lah delta H berapa yang kita kira tadi. Okey, next haba peneutralan. Okey, yang haba peneutralan ni dua jenis. Satu melibatkan asid kuat dengan alkali kuat. So contoh dia tu, asid kuat dan alkali kuat mengion sepenuhnya dalam air kan. Nampak dia mengion sepenuhnya. HCl produce H plus dengan Cl minus, KOH akan menghasilkan K plus dengan OH minus. Asid dengan alkali kuat akan mengion sepenuhnya. Strong acid and strong alkali will ionize completely in water kan. Tapi apabila lautan kedua-duanya dicampurkan, satu saja perubahan yang berlaku, iaitu pembentukan molekul air. So kedua-duanya akan menghasilkan garam dan juga molekul air. So apa yang kita pentingkan di sini adalah pembentukan molekul air kan. Okey, maka haba peneutralan ialah haba yang dibebaskan daripada pembentukan 1 mol air ya, dan nilainya mencapai heat release dia 57.4 kan. Okey. Okay, maka haba peneutralan bagi mana-mana asid kuat dan alkali kuat adalah sama. Semua, tak kisah, dia mesti sama. Asalkan dia kuat ya, alkali yang kuat. Okey, pengionan ion H plus bagi asid kuat dan ion OH minus bagi alkali adalah lengkap dalam air. Oleh itu, haba yang dibebaskan semasa tindak balas peneutralan tidak diserap untuk tujuan pengionan ion H plus dan ion OH minus. Okay, apa maksud dia? Haba yang dibebaskan itu
akan dibebaskan terus. Reaction ni akan terus bebaskan haba. Kalau dalam asid lemah dengan alkali lemah, dia pengionan tak lengkap. So sebahagian haba, sepatutnya haba dibebaskan, tapi haba tu tidak dibebaskan kerana haba tu digunakan untuk mengionkan ion H+ dengan OH- yang tak lengkap tadi. Patutnya kalau yang eksperimen ni sekarang adalah asid kuat dan alkali kuat, pengionan lengkap. So kalau pengionan lengkap, haba yang dibebaskan pun lengkap, semua keluar. Tapi kalau nanti kita akan belajar masuk asid lemah dengan alkali lemah, dia punya ionization, pengionannya tidak lengkap dalam air. So haba yang dibebaskan pun tak semua keluar, ya. Okey. Jadi kita tengok lagi, ya. Okey, haba penetralan. Okey, asid lemah dengan alkali lemah yang tadi cikgu cakap tadi, haba penetralan melibatkan asid lemah atau alkali lemah adalah lebih rendah. Kenapa lebih rendah? Kerana asid lemah atau alkali lemah ni mengion secara separa dalam air, ataupun bahasa Inggeris dia weak acid and weak alkali ionize partially, ya, in water. So tenaga diperlukan untuk memutuskan ikatan OH- supaya ion hidrogen atau ion hidrogen dapat dibebaskan untuk tindak balas penetralan berlaku. Jadi kelas, sepatutnya tadi cikgu kata heat is released completely, kan? Tapi untuk asid lemah dengan alkali lemah ni, haba tadi sepatutnya yang dikeluarkan diserap untuk, that's why haba yang dia detect tu rendah daripada 57.4, bukan semua heat yang keluar. Kerana ada heat yang diserap ataupun diperlukan untuk, sebab pengionan asid lemah dan alkali lemah ni tidak complete. Jadi kita perlu haba lagi untuk memutuskan ikatan OH- supaya ion hidrogen atau ion hidrogen dapat dibebaskan untuk tindak balas penetralan berlaku, ya. Jadi maka perubahan haba adalah kurang daripada 57.4 kJ per mol. Contohnya haba penetralan asid etanoik, weak acid dengan alkali kuat. Tak kisah, asalkan dia sebenarnya asid lemah. Okey. Asid lemah, ya, sebenarnya dia sebenarnya, okey, tajuk dia, ya, sepatutnya, okey, asid lemah dengan alkali lemah atau asid lemah dengan dan alkali kuat. Okey, so ataupun the other way round, alkali kuat dengan asid lemah, alkali lemah dengan asid kuat. So hasilnya sama apa yang di-explain dalam slide ni, ya. Jadi contohnya haba penetralan asid etanoik, ya, dengan NaOH pun 54, kurang daripada asid kuat versus alkali kuat, ya. So kalau kita dapat asid lemah versus alkali lemah, asid lemah versus alkali kuat, ataupun the other way round, alkali lemah dan asid kuat, alkali lemah dan alkali lemah, so semua 54, kurang 57.4. So haba penetralan yang melibatkan asid atau alkali lemah, ya, haba penetralan antiasid adalah kurang berbanding dengan tindak balas penetralan yang melibatkan asid dan alkali kuat. Oleh itu haba yang dibebaskan semasa tindak balas penetralan diserap sebenarnya untuk tujuan pengionan ion-ion H+ dan ion-ion OH-. Jadi bila kita ukur, detect kurang daripada 57.4. Okey, macam ni kan. Ni asid kuat dengan alkali kuat. So 57.4 or 0.3 kan. Ni pun asid kuat dengan alkali kuat. Okey, sama. Okey, tapi kita tengok kalau kita guna diprotic acid, okay, dia double. Okey, kenapa dia double? Okey, so the delta H for monoprotic acid is the same because the reaction between 1 mol dia sama kerana melibatkan 1 mol H+ dengan 1 mol OH- akan menghasilkan 1 mol air. Tapi kalau diprotic acid, nilai delta H dia double kerana diprotic acid tu menghasilkan 2 mol H+. So dia mengalami complete dissociation ataupun penguraian yang lengkap. That's why kalau kita tengok tadi double. Sebab yang terhasil 2 mol of water. So dia meningkat kan. Sebab dia menggunakan 2 mol air. 1 mol air 57, 1 mol air 57.3. Kalau 2 mol, so dia double. Ya. Okey.
So kita tengok ni weak acid. Okey, kita tengok ya. Ini weak acid, strong alkali. Strong alkali, weak acid, phosphoric acid is categorized under weak acid, walaupun dia triprotic weak acid, ya. Ini KOH, strong alkali, weak acid, weak acid and weak alkali. So dia ada weak, di mana-mana ada weak. Tak kisah siapa-siapa yang weak, asalkan ada weak je, lemah je, dia mesti kurang. Ya, apa-apa yang melibatkan reaction weak acid atau weak alkali, ya, ada je weak acid and weak alkali, dia lemah. Okey, delta H melibatkan alkali lemah dan asid kuat, dia lebih kurang daripada 57.4 ataupun 0.3 untuk setiap mol yang terhasil. Ni kerana sebahagian haba ataupun ni kerana lebih banyak tenaga diperlukan. Patutnya tenaga tu dibebaskan, tapi lebih banyak tenaga diperlukan untuk menguraikan asid lemah dan asid alkali tadi untuk menghasilkan OH- dan ion H+ ion, ya. Okey, itu saja.